Timbalan Presiden amanah dakwa agung mahu sebuah kerajaan yang stabil. Ong Kian Ming bidas Perdana Menteri dakwa cerita sakau sudah basi. Tuntutan bersih bukti kerajaan cuma sembang kosong. PAS berpendapat perubahan kerajaan hanya pandangan peribadi tuanku. Pembangkang keluar Dewan tak puas hati Anwar langgar peraturan. 5 penghantar makanan didakwa atas pertuduhan kes bunuh. JAKIM nafi terima dokumen NASA Maula Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof Rawal memberitahu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mahukan sebuah kerajaan persekutuan yang stabil. Ia selepas Sultan Ibrahim bertitah bahawa baginda tidak akan melayan sebarang cubaan rampasan kuasa dan menyeru mereka yang ingin bermain politik untuk menunggu sehingga pilihan raya umum akan datang. Beliau yang juga bekas ahli parlimen Parit Buntar berkata ia satu peringatan untuk semua ahli parlimen agar bersama-sama menumpukan usaha membangunkan negara. Menurutnya lagi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mengimbangi kesan politik akibat dasar-dasar baru yang diperkenalkan kerajaan pimpinannya. Bagaimanapun katanya parti pembangkang terutama PAS akan terus mengkritik dan memainkan isu 3R. Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dibidas bekas ahli parlimen DAP Ong Kian Ming susulan masih membangkitkan isu sakau selepas setahun mentadbir negara. Katanya di laman sosial, cerita sedemikian sedikit basi selepas lebih setahun sebagai kerajaan. Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata kerajaan terus boleh bantu rakyat jika wang yang disakau tokoh tertentu dipulangkan. Katanya jumlah yang dicuri bukannya sedikit, malah melibatkan nilai berbilion ringgit, sedangkan mereka mendakwa sebagai pejuang Melayu. Jelasnya wang yang dicuri itu menyebabkan kerajaan terbantut dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat secara berkesan. Justru Ong berkata, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar harus fokus kepada reformasi yang dijanjikan. Ahmad Fadli Syari lebih dikenali sebagai ahli parlimen Pasir Mas menjadi satu-satunya wakil rakyat dari blok pembangkang yang keluar menerima memorandum peserta himpunan reformasi 100% anjuran bersih hari ini. Bercakap kepada pemberita, Ketua Penerangan PAS Pusat itu berkata tuntutan bersih membuktikan tanggapan pembangkang terhadap kerajaan selama ini adalah tepat. Beliau berkata kerajaan ini merupakan kerajaan yang sembang kosong iaitu sekadar menyebut untuk melaksanakan reformasi. Tetapi apabila bekerjasama dengan kleptokrat akan terdapat nilai-nilai yang terpaksa mereka gadai. Ahmad Fadli juga membayangkan kesediaan PN untuk bersama dengan bersih mendesak kerajaan melakukan pembaharuan di sebalik imej NGO itu yang selama ini dianggap dekat dengan PH. Bekas Ketua Pemuda PAS Pusat itu menjelaskan buat masa ini pihaknya akan meneliti satu persatu tuntutan yang dikemukakan bersih dan akan membawanya kepada peringkat tertinggi PN untuk dipertimbangkan. Terdahulu kira-kira 100 peserta menyertai himpunan reformasi 100% bagi mendesak kerajaan menunaikan janji melaksanakan reformasi secara menyeluruh. PAS berpendapat saranan disampaikan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengenai perubahan kerajaan adalah pandangan peribadi baginda. Kata Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan, seseorang Perdana Menteri boleh dianggap hilang keyakinan terhadapnya melalui beberapa kaedah yang dinyatakan dalam perlembagaan. Kata Taqiyuddin, setiap orang perlu memberikan pandangan berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan.
Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim juga turut menyatakan pendapat bahawa Agong mesti mematuhi peruntukan perlembagaan dan tidak mengikut selera dan sentimen peribadi. Beliau memberitahu media ketika diminta mengulas titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kepada Ahli Parlimen Pembangkang dan kerajaan bahawa baginda tidak akan melayan sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Semalam, semasa menyampaikan titah perasmian mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15, Sultan Ibrahim menegaskan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan untuk menjatuhkan kerajaan. Titah baginda, semua pihak perlu menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa tidak mematuhi peraturan mesyuarat menyebabkan hampir semua ahli parlimen blok pembangkang hari ini bertindak keluar Dewan Rakyat kerana tidak berpuas hati. Protes tersebut dibuat susulan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul membenarkan Datuk Seri Anwar yang juga ahli parlimen Tambun untuk menyampai penerangan menteri berkaitan ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ucapan terima kasih kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menurut Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tindakan Datuk Seri Anwar memberikan penerangan tersebut di tengah-tengah sesi perbahasan titah diraja adalah menyalahgunakan sokongan majoriti yang dimiliki oleh kerajaan. Beliau menjelaskan apabila tindakan yang dilakukan adalah di luar peraturan mesyuarat, ia merupakan sesuatu penyalahgunaan kuasa yang ada. Tambah beliau, untuk membuktikan segala apa yang mereka lakukan itu tidak ikut peraturan, justru mereka akan bangkang. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan slot yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar itu sebagai satu kejadian luar biasa. 5 penghantar makanan didakwa atas tuduhan membunuh seorang pemandu lelaki dalam satu kejadian yang tular di media sosial di mana mangsa diikat tangannya dan dipukul sejurus ditarik keluar dari kenderaannya. Tertuduh Muhammad Yuri Ranoff Muhammad Bachuri, Azharul Azwan Muhammad Azan, Tengku Izham Tengku Hamid, Mahazain Nordin dan Syamsul Kamar Ayub hanya mengangguk faham sejurus pertuduhan terhadap mereka dikemukakan di hadapan Magistrate Nurdiana Muhammad Nawawi di Mahkamah Magistrate. Mengikut pertuduhan, 5 lelaki berkenaan didakwa membunuh Syahril Samad, 42 tahun di Jalan TPS 2/3, Taman Pelangi Semengih 2, Beranang pada jam 9.54 malam 20 Februari lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dibacakan bersama Seksyen 34 Akta Sama yang membawa kepada hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun dan tidak kurang 12 sebatan jika disabitkan kesalahan. Sementara itu, Syahrizad Samad, iaitu abang kepada mangsa, berkata tidak sepatutnya mengambil langkah mudah dengan menggunakan keganasan, sebaliknya menyerahkan kes terbabit kepada pihak polis. Menurutnya, suspek tiada hak memukul mangsa hingga maut walaupun adiknya mempunyai kisah silam. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, nafi menerima bukti dokumen nasab seorang lelaki Algeria, Muhammad Amin Al-Idrisi, yang didakwa mempunyai susur galut keturunan Nabi Muhammad. Penafian itu susulan kenyataan penganjur programnya di negara ini, Nur Al-Mustafa Malaysia, minggu lepas yang mendakwa telah mengemukakan bukti dokumen kepada JAKIM. Pada 22 Februari lalu, pengerusi Nur Al-Mustafa Malaysia, Hasnul Hakim Muhammad Zain, mendakwa bukti itu pernah diserahkan kepada JAKIM Pulau Pinang dan Melaka bagi mendapatkan tauliah ceramah lelaki berkenaan. Kehadiran lelaki itu menjadi tumpuan sesetengah kelompok masyarakat di negara ini sejak beberapa tahun lalu. Walau bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata kehadiran individu itu ke negara ini untuk memberi ceramah agama dan akan terus dipantau rapi. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi,
mengora inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.